kemampuan ibu ayah untuk mengakui kesilapan yang kita lakukan. Ini sangat luar biasa, tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi bonus untuk neuroparenting. Malam ini saya akan berbicara tentang respect dan ada beberapa isu lain yang saya mahu tekankan pada tuan-puan. Ini selalu yang saya fikirkan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang nak menjadi seorang pengamal perubatan, seorang doktor contohnya, dia perlu masuk ke sekolah perubatan, fakulti perubatan untuk belajar ilmu kedoktoran untuk jadi doktor. Orang nak jadi engineer perlu masuk ke universiti, belajar, masuk daftar di fakulti engineering contohnya untuk menjadi engineer. Seorang yang nak menjadi jururawat sama juga perlu masuk ke sekolah jururawat, universiti, fakulti kejururawatan untuk mendapatkan ilmu jururawat dan dapatlah jadi jururawat. Tapi seorang yang mahu menjadi seorang ibu atau ayah, tidak ada sekolah yang boleh dia masuk untuk belajar untuk jadi seorang ibu bapa. Itu peliknya tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan saya pernah terdengar satu cerita lawak. Ada seorang guru bertanya pada seorang murid, kan, berapa lama ayah kamu menjadi seorang ayah? Dia tengok jam dia kata, oh, kalau macam tu hari ini lebih kurang baru 6 tahun cikgu ayah saya menjadi ayah, kan. Sebab apa? Sebab dia baru lahir, umur dia baru 6 tahun dan bayangkan pengalaman kita setahun, 2 tahun, 6 tahun. Adakah pengalaman itu besar, hebat untuk menjadi seorang ayah walaupun 15 tahun? Adakah itu mencukupi atau memadai menggunakan ilmu yang dikutip daripada sumber maklumat pengalaman orang lain yang cuba kita titipkan dalam membesarkan anak kita? Dalam neuroparenting, benda yang sangat penting ialah kita perlu tahu daripada anak dilahirkan sampai umur 24 ataupun 25 tahun, otaknya sentiasa membesar. Dan proses dalam neuroparenting yang sangat penting ialah memastikan kualiti neuron, kualiti sambungan sel otak yang terbentuk. Itu yang penting. Sebab tuan-puan, saya percaya kat rumah semua ada elektrik ya. Dan kalau wire tidak disambung kepada switch dengan pusatnya, kalau kita tekan on, lampu tidak akan terpasang, tidak akan menyala sebab tidak ada sambungan. Jadi setiap sambungan menyebabkan lampu itu terpasang sebab ada aliran elektrik yang melalui wire itu sampai ke lampu, maka terpasanglah lampu. Dalam konteks otak juga begitu, otak berfungsi menggunakan aliran elektrik dan aliran elektrik itu perlukan pada penyambungan. Kalau anak kita kaki merajuk, anak kita kaki marah dan sebagainya, itu menunjukkan ada sambungan sel otak yang membolehkan tingkah laku itu berlaku. Selagi tidak ada sel otak di situ yang bersambung, selagi itulah tingkah laku itu tidak berlaku. Jadi apa yang kita perlu buat, rungkaikan, dismantle sambungan itu kata orang putih dan bentuk sambungan lain supaya ia dapat berfungsi seperti mana yang kita mahukan. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, sel otak yang perlu disambung dan diperbanyakkan sambungan adalah sel otak kita dahulu sebelum kita bagi pada anak. Sebab kalau kita tak betulkan pola kita dahulu, kita tak dapat betulkan apa yang kita mahukan pada anak kita. Dan selalu saya dengar tuan-tuan dan puan-puan, orang mahukan anak, orang selalu didik anak untuk jadikan anak-anak itu sebagai pak turut. Bukan anak yang taat, sebagai anak pak turut. Ikut apa yang mama cakap, ikut apa yang ayah cakap, abi cakap, walid cakap dan sebagainya. Kenapa? Kalau tak ikut, disebutlah macam-macam dalil dan sebagainya, menakut-nakutkan. Apa berlaku, anak itu jadi pak turut, dia takut dengan apa yang mak ayah sebutkan, tapi di belakang kita dia akan lakukan benda-benda yang tak sepatutnya yang dia lakukan. Yang tak sepatutnya yang kita tidak mahu dia lakukan, dia akan buat di belakang kita sebab dia menjadi anak pak turut. Yang kita mahukan anak kita jadi anak taat. Tak pada apa? Tak pada konsep yang kita dedahkan. Ya. Konsep ini kalau kita bawa anak kita keluar daripada jagaan kita, berada di mana-mana, dia akan ingat dan itulah yang akan menjadi benda yang dia taati. Sebab konsep yang kita buat itu lebih tepat, lebih betul macam saya sebutkan tentang storytelling. Tapi sebelum saya masuk bab storytelling tu balik tuan-tuan dan puan-puan,
Mari kita tengok bab respect dulu. Bab respect saya dah ceritakan pada tuan-puan, respect. Nah, dalam banyak pendidikan, banyak saya lihat bahawa ini ada seorang ibu hantar mesej pada saya. Anak dia belajar dengan anak saya. Dia tak tahu siapa saya, tapi anak dia yang lain tahu siapa saya, kebetulan. Dan ketika berjumpa tu, dia orang tak tahu siapa saya pun lebih mudah begitu. Tapi lepas tahu, dia hantar mesej pada saya, dia tanya macam mana nak bantu anak dia, si A ni, untuk jadi lebih yakin diri, self-esteem lebih tinggi. Jadi apa yang perlu dibuat. Jadi, tapi yang menariknya, ketika perjumpaan masa pendaftaran anak saya tu, saya lihat bagaimana dia berinteraksi dengan anak dia, bagaimana dia menetapkan apa, bukan menetapkan, dia perintah apa yang perlu anak buat dan sebagainya. Dan diberikan amaran demi amaran, kau tak buat ni, hantar balik, tak buat ni, balik tu, tak buat dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan pada anak itu ialah anak itu dibentuk supaya menjadi anak pak turut, kan. Jadi dia tidak ada keyakinan diri untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Jadi mungkin ibunya sedar pada tengok interaksi saya dengan anak saya sangat berbeza. Jadi dia tanya macam mana nak tingkatkan keyakinan anak dia. Bagaimana nak tingkatkan keyakinan anaknya. Jadi antara benda kesalahan yang saya lihat dia lakukan ialah dia memalukan anak dia di khalayak orang ramai pada waktu hari pendaftaran. Kan, hari pendaftaran, saya merendahkan kredibiliti anak dia di depan anak dia dengan diperhatikan oleh orang lain. So, dalam modul respect, R yang pertama ialah respect. Kita elakkan daripada melakukan benda-benda begini. Walaupun kita marah dengan anak kita jangan perkecilkan, perhaluskan, perkerdilkan anak kita di hadapan orang lain. Di hadapan guru, di hadapan datuk, nenek, abang, adik dan sebagainya. Kita elakkan benda tu daripada berlaku. Dan satu lagi perkara yang penting dalam konteks respect ni ialah kita respect space dia, space dan ruang privacy. Kalau kita nak masuk bilik pun, lebih baik kita ketuk pintu, sebab bila kita ketuk pintu, sebenarnya kita modelkan tingkah laku yang baik. Sebab dalam Quran pun disebut anak-anak diminta untuk ketuk, minta kebenaran untuk masuk ke dalam bilik mak ayah pada dua waktu, waktu tengah hari dan waktu malam. Dan benda ni yang kita lakukan bila kita ketuk pintu, setiap masa kita memberi modeling behavior pada anak kita, dan itulah yang akan berlaku daripada lahir sampai umur 24 ke 5 tahun. Dan kita masih perlu melakukan parenting sampai ke peringkat umur dewasa begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita sikit sebelum saya sambung bab respect ni. Kalau tuan-puan tak pasti mungkin pernah dengar satu nama ni, Dr. Theodore Kaczynski. Luar biasa Theodore Kaczynski ni, tuan-tuan, ataupun nama dia lebih biasa disebut sebagai Ted Kaczynski. Ted Kaczynski masuk universiti, Harvard University selesai belajar di Harvard University pada usia 14 tahun. Habis belajar di Harvard University, IQ dia 145. Point IQ dia sangat tinggi, 145. Biasa orang 100, 101, 102, 120 dah tinggi. 145 sangat genius. Umur dia 16 tahun, dia dah habiskan PhD-nya di Harvard University. Luar biasa, hebat, cerdik, genius dan sebagainya. Tapi kecerdikan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia menggunakan kecerdikan ni untuk menghasilkan bom. Dia panggil circuit bom. Dibina bom dan diletupkan. Dan kehebatan dia buat bom ni sampai orang tak dapat kesan itu adalah bom. Kan? Kalau masuk ke tempat metal detector tak dapat kesan sebab dia tidak menggunakan metal tapi boleh meletup dan sebagainya. So ini kehebatan Ted Kaczynski, pelajar lulusan Harvard University, umur 16 tahun sudah memiliki PhD. Luar biasa. Jadi dia buat bom, dia boring dah lama buat, orang tak dapat kesan, dia mula menghantar bom ke tempat-tempat tertentu dan dia mula melakukan aktiviti pengeboman ni seawal tahun 1978. Sampailah 1996 di bom sini hampir 17 tahun sebenarnya dia melakukan aktiviti pengeboman sampai FBI tidak dapat tangkap, tidak dapat kesan siapa yang lakukan bom ni ataupun hantar bom.
Dan orang dihantar bom daripada 1978, 79 dan sebagainya. Tahun 1985 baru ada orang mula mati. Sebelum tu cedera je, tapi 1985 ada banyak kematian disebabkan dia upgrade version bom dia. Orang banyak mati daripada 1985 sampai 3 April tahun 1996 Ted Theodore ditangkap oleh polis. Bagaimana? Sebab dia menulis satu artikel dihantar ke Washington Post dan New York Times tentang manifesto kehidupan pada masa akan datang. Dan pola penulisan dia di-track balik kepada surat yang dihantar kepada abang dia. Abang dia bagi surat tu pada FBI sebab rasa adik dia ni pelik sangat, tolong baca surat-surat adik dia. Dan bila matching tulisan tu, pergi dan tangkap Theodore Kaczynski pada 3 April 1996. Dan pada tahun 1998 baru dia mengaku bahawa dialah yang melakukan semua pengeboman itu. Apa yang menarik tentang cerita ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila di-scan otak dia, didapati satu bahagian otak dia, yang lain itu semua bagus, hebat, luar biasa, satu bahagian ada masalah, namanya orbitofrontal cortex. Ada masalah, bahagian itu lebih kecil berbanding bahagian lain. Bahagian ini bahagian melibatkan apa? Melibatkan rasa empati, simpati, rasa memahami apa yang orang lain rasa, dan dia tidak ada perasaan itu sebab kecil, tidak membesar. Bila disemak apa yang berlaku semasa kecilnya, Theodore Kaczynski ini melalui proses pembesaran, mak ayah tekankan hal hal akademik sebab dia genius, mesti belajar, masuk bilik, keluar bilik hanya dengan buku sahaja. Belajar untuk Ted Kaczynski. Dia tidak punya ruang untuk berkawan dengan kawan-kawan seusia dengan dia, tak punya ruang untuk keluar, pergi ke sana, pergi ke sini, tidak ada ruang untuk melakukan aktiviti experiential learning. Tak berlaku langsung, tuan-puan. Hanya yang berlaku ialah akademik. Dia jadi sangat genius, tapi dia menjadi pengebom. Itu luar biasanya. Dan apa yang menarik, tuan-puan, daripada kisah ini ialah satu kajian yang dilakukan oleh Profesor Elif Sterling dari Syracuse University di New York. Dia dapati bayi, masa kecil bayi yang kita jarang lakukan sentuhan. Kita pegang, kita letak, ayun, tinggal, jarang lakukan sentuhan, ya, tak ada sesi urutan dan sebagainya, lepas mandi dan sebagainya. Didapati bayi itu banding dengan bayi yang banyak melalui proses sentuhan, dia memiliki otak yang 20% lebih kecil berbanding dengan otak bayi yang banyak sentuhan. Sekarang ni apa yang berlaku, tuan-puan? Perasan tak ibu bapa sekarang ni menggunakan sling bag, baby bag ke apa namanya, untuk letakkan bayi. Ada yang ikat macam kain tu kan, dikendong gitu, semua ayah tak payah pegang, bayi duduk dalam kain saja. Tak lengohkan tangan, betul tak lengohkan tangan, itu tujuannya. Tapi kesannya apa, tuan-puan? Kesannya ia mengurangkan sentuhan kepada bayi-bayi itu. Dan itu antara kesalahan yang dilakukan oleh ibu bapa tanpa kita sedari. Dan kalau kita mahu lakukan perubahan, kita dukunglah, peganglah anak kita, lengoh-lengohlah, sebab kita ada 2 orang, kita tak pegang, suami kita boleh pegang, suami tak pegang, isteri boleh pegang, gua bergila-gila lah berganti, sebab it takes 2 to make a baby and it takes 2 to raise a baby, a child as well, kan, kata orang putih lah, tuan-puan. Jadi itu yang kita kena lakukan, banyakkan sentuhan dengan anak-anak, sebab kajian dapati anak yang kurang disentuh, diletak dalam stroller, digantung dalam bag dan sebagainya, dia akan membesar dengan otak, saiz fizikal otak lebih kecil 20% berbanding bayi yang dipegang, dipeluk, didukung, dirapatkan bayi itu ke dada mak atau ayah, membesar dengan otak saiz normal. Jadi fikir-fikirkan apa yang kita mahu lakukan. Jadi kisah Theodore Kaczynski yang jarang disentuh, mak ayah hanya beri penekanan pada akademik, anak membesar, awal graduate daripada Harvard University, umur 16 tahun dah ada PhD dari Harvard University, tapi memiliki orbital frontal cortex yang lebih kecil, tidak memahami empati dengan manusia, tidak dapat bekerjasama dan menjadi pengebom. Pengebom selama 17 tahun membunuh manusia. Tak puas hati ya, hantar bom,
dan bunuh. Ini kisah benar, tuan-puan boleh lihat di Wikipedia dan sebagainya. Saya rasa ada movie yang diterbitkan daripada kisah ini. Dan satu benda tentang respect yang saya mahu tekankan ialah kemampuan ibu ayah untuk mengakui kesilapan yang kita lakukan. Ini sangat luar biasa, tuan-puan. Kalau kita buat salah, kita mengaku, anak kita akan respect pada kita dan dia rasa kita respect pada dia sebab kita mengakui kesalahan. Dan anak ini membesar dalam keadaan bila dia melakukan kesalahan, dia akan kata own the mistakes. Orang putih kata apa? Own, mengakui kesilapan tu. Kalau dia buat salah, dia mengaku sebab mak dia, ayah dia juga mengaku dan minta maaf dan dia pun akan buat benda yang sama. Sebab anak kita, tuan-tuan dan perempuan, anak-anak tidak dengar apa yang kita sebut dan kita suruh, tapi dia buat apa yang dia lihat. Jadi kita tunjukkan tingkah laku itu dahulu. Dan perkara yang paling bagus, penting untuk kita lakukan pada anak-anak, di hadapan anak kita, di hadapan orang, kita sebut benda yang baik-baik tentang anak kita sebab anak kita juga akan sebut benda yang baik-baik tentang kita kalau kita lakukan itu. Kita tidak merendahkan dia di hadapan orang lain dan dia rasa mak ayah dia sangat menghargai diri dia dan dia akan besar dengan orang yang ada self-esteem yang tinggi. Dan itu yang kita mahukan, anak kita membesar dengan rasa yakin dan bila rasa yakin, dia dapat bercakap dengan orang dengan baik. Dan puan, ada satu kajian dibuat oleh Profesor Lisa Glito. Dia buat kajian, dia pasangkan wire pada pada ibu yang diminta ibu itu menyusukan anak, dipasangkan wire pada ibu, dipasangkan wire pada bayi dan dilihat apa yang berlaku. So apabila ibu menyusukan bayi dan melihat bayi itu dalam keadaan tak berkata apa-apa, hanya melihat bayi menyusu walaupun tak melihat, keadaan gelombang otak bayi dan ibu seolah-olah macam satu tarian yang sinkronis, tuan-tuan dan perempuan. Satu tarian, kata apa, tarian yang sama kita tengok, sinkronis ya, satu tarian. Begitulah gelombang otak yang berlaku dalam kepala ibu dan kepala anak. Tapi apabila ibu diminta untuk marah pada anak dia, dia marah, dia kata, apa ni, bini tak habis-habis ni, sudahlah kan. Dan dapati otak anak itu, gelombang otak anak mula berubah dan menjadi macam kena halilintar gitu kan, yang kita tengok biasanya. Dan sangat menakutkan, mengikut Profesor Lisa Glito, itu sangat menakutkan. Kenapa? Sebab itu menandakan bahawa sel otak baru berhubung dan sel otak itu adalah sel otak berkaitan dengan benda negatif. Dan lebih menarik lagi tuan-puan, apabila kes ini dibawa, bukan kes kajian ini dibawa ke masa hadapan longitudinal, didapati apa? Anak-anak ini yang masa kecilnya selalu dimarahi kan dan sebagainya, mereka ini bila berhadapan dengan orang lain untuk bercakap, dia akan tergagap-gagap untuk bercakap. Dia jadi sangat tidak yakin untuk bercakap. Sebab apa? Sebab dia diasuh daripada masa kecil, apabila bercakap, mak dia akan ataupun ayah dia akan menilai dan menghukum apa yang diutarakan. Jadi dengan orang lain pun dia akan rasa sangat takut untuk bercakap dan dia akan dalam keadaan tergagap-gagap. Dan itu yang kita mahu elak supaya tidak berlaku. Itu dalam konteks respect dalam modul R. Yang kedua ialah empati, tuan-puan. Yang disebutkan tadi apa yang berlaku pada Theodore Kaczynski sebab orbital frontal cortex yang mengecil. Dan induk dalam prefrontal cortex, tuan-puan. Dan prefrontal cortex seperti yang saya sebutkan dalam sesi-sesi lepas adalah bahagian otak yang terakhir yang akan develop. Dan kalau nak kita sekarang ni umur 8 tahun, 9 tahun, 12, 18, kita masih ada ruang untuk baiki keadaan. Masih ada ruang. Jangan takut sebab otak boleh bersambung dan boleh terputus sambungan itu pada setiap masa bergantung pada keadaan yang kita berikan. Nanti saya akan ceritakan bab itu nanti. Jadi empathic listening yang perlu kita amalkan pada anak kita bila anak kita cerita. Tuan-tuan dan puan, saya sebelum ini pernah mengikuti banyak, bukan begitu, ikuti kitab ya, baca bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah ya, Syama'il Muhammadiyah.
dan ada beberapa siri sirah nabawi yang saya ikuti sampai habis kitab itu di masjid. Dan rata-rata ada banyak hadis menceritakan bila Rasulullah berbicara dengan seseorang, sahabat datang contohnya, Rasulullah akan berpaling dan akan beralih dengan badannya sekali untuk melihat orang itu. Bukan hanya pusing kepala tapi dengan badannya sekali. Itu contoh yang sangat baik yang harus kita ikuti, dan ini sangat neuroparenting, sangat mesra otak. Dan inilah yang harus kita lakukan dengan anak-anak kita. Bila kita cakap dengan anak kita, kita berpaling, cakap, dia cakap dengan kita tengah buat kerja, potong, cakap, mak tengah sibuk ni, Tak, kita berhenti, pusing, adab dia, ya Amin nak apa Amin? Bagi mata kita bertemu dengan matanya. Dan kalau kita mampu buat begitu tuan-puan, anak kita juga apabila nak bercakap dengan kita, bila kita panggil dia tengah buat kerja, ambil pen tengah tulis sebagainya, dia akan berhenti letak, dia pun akan berpaling dengan badannya sekali menghadap kita, sebab itu yang kita tunjukkan pada anak kita. Jadi itu yang kita harus lakukan. Kita cakap dengan suami cakap dengan isteri, lakukan benda yang sama, cakap dengan anak. Dan itu namakan empathic listening, tuan-puan. Dan satu benda yang menarik yang saya dulu-dulu masa menerima klien ataupun pesakit dalam konteks kebupapaan ini, antara benda yang saya minta dia orang lakukan yang banyak orang berubah lepas itu ialah put yourself in your child's position. Kalau you sebagai anak you, apa yang you akan buat? Nak bagi mak ayah faham. Sebab kadang-kadang kita dah membesar, dah tak jadi baby lagi kan, kita jadi bebun, kita lupa untuk ada masa-masa tertentu kita perlu memahami bagaimana bayi, anak kecil, anak-anak kita ni berfungsi, sehingga kita lupa hal itu sebab kita nak diorang besar cepat. Kita letakkan kerangka moral, etika dan sebagainya dengan sepenuhnya, dan kita mengharapkan benda itu beroperasi 100% bila kita terapkan. Dan itu menyebabkan kita lupa bahawa dia masih kecil dan dia perlukan masa, dan kadang-kadang dia tak faham. Sebab itu saya sebutkan tentang storytelling, tentang metafora, sebab itu sangat penting tuan-tuan dan perempuan. Baik, itu E dalam respect, dan S tentang respect ialah seeing a problem in a new way. Maksudnya apa? Bila kita lihat satu masalah, bukan kita refer balik pada masalah itu yang pernah berlaku sebelum itu, tapi kita melihat masalah itu sebagai masalah yang baru berlaku hari itu, ini first time berlaku, dan apa tindakan yang perlu kita buat. Saya sebutkan ini pada sesi lepas, kalau anak jatuh kan tumpahkan air contohnya, mak kata tumpah air. Kan mak dah pesan dah jangan lari bawa air. Dan dia akan takut dan sebagainya, akan lari dan banyak air yang akan tumpah lagi kan. Tapi kalau dia jatuhkan air tumpah, kata okey, tak apa Amin, meletak cawan tu, dia ambil kain. Amin pun ambil kain dan lap. Dan kita bantu anak kita lap. Next time, masa akan datang ke tumpah air, dia sendiri yang akan pergi cari kain, dia sendiri yang akan lap. Mungkinlah cara dia lap tu tidak bagus sebab kadang-kadang kain tak letakkan air dan sebagainya, menyebabkan lantai bergetah kan. Jadi kita betulkan, kita sebut benda ni, kalau dah lap, kering nanti kena basahkan. Amin buat begini, basahkan, perah begini, lap sikit lagi. Kita buat sikit, minta anak kita sambung. Dan bila dia sambung, kemudian dia membentuk apa? Neuron, sel otak baru tuan-puan. Sel otak baru. Jadi kalau kita marah anak kita, juga sel otak baru berhubung, tapi sel otak apa? Sel otak tentang jatuh aja benda, kita akan dimarahi. Apa? Amigdala akan aktif, apa berlaku? Prefrontal cortex terus tidak aktif, jadi penyelesaian masalah, problem solving activities yang sepatutnya berlaku pada prefrontal cortex tidak akan berlaku. Dan siapa yang malang? Kita dan keluarga kita. Kan? Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, mak ayah selalu buat apa? Seeing things in new ways, problem in new ways ni selalu buat apa? Selalu menjadi nujum pak belalang, selalu meramalkan benda-benda buruk. Bawa tumpah. Kan selalu meramalkan benda buruk dan benda itulah yang akan berlaku. Jadi cuba elakkan daripada meramalkan benda-benda buruk apabila kita mahu anak kita lakukan sesuatu. Tak percaya tuan-puan, katalah anak kita balik lewat sikit, apa yang ada dalam kepala kita? Apa yang berlaku?
kita rasa apa, anak kita balik lewat sini, kita susah hati, mulalah fikir apa berlaku dan sebagainya. Tiba-tiba lah kita mesej tak jawab, telefon tak angkat, masuk mesej bank pula tu, bateri dah habis, dan kita lagi susah hati, dan benda yang datang dalam kepala semua benda yang negatif. Dan kita meramalkan benda yang buruk. Siapa yang susah, tuan-tuan dan perempuan, setiap kali tuan-tuan dan perempuan meramalkan benda yang buruk, dia seolah-olah berlaku inflamasi dalam diri kita. Inflamasi ni apa? Puan ambil tangan ni, tuan cubit tangan kuat-kuat, jadi ada merah kan. So merah ni lah contoh untuk kita mudah faham inflamasi yang berlaku dalam organ dalaman kita. Jadi setiap kali kita meramalkan benda buruk dan sebagainya, dan kita mula susah hati, kita mengeluarkan hormon kortisol satu, hormon stres. Yang kedua, kita mengeluarkan hormon stres kedua, nama homocysteine. Dan kedua-duanya dengan bangganya, dia seolah datang masuk dalam perut kita, dia akan tumbuk, bagi lebam sana, lebam sini, bagi merah sana, merah sini. Itu menyebabkan keradangan dan inflamasi. Kita dapat apa lepas itu? Dapatlah darah tinggi dan sebagainya. Lama-lama dapatlah kanser. Begitu mudah je kan? Kalau kita mahu perkara ini terus berlaku, kita buat terus je lah. Kan? Kalau tak nak, saya sebutkan pada tuan-puan, tahan nafas, tahan, lepaskan. Itu sangat luar biasa untuk disconnect kita dengan fikiran yang kita ada pada masa itu. Kan? Tuan-tuan dan puan, itu respect, R-E-S-P ialah praise. Puji anak, saya dah sebut sebelum ni, puji apa? Puji tingkah laku anak. Puji tingkah laku, kata apa yang Amin buat ini sangat bagus, sangat hebat Amin. Amin hebat sebab Amin buat benda ni. Kaitkan dengan tingkah laku, sebab kita mahu tingkah laku itu diulang. Dan dia pun akan rasa seronok, yakin, bangga sebab dia melakukan tingkah laku yang kita kata, gini ni, ceng-gini. Dia akan seronok, dia akan buat. Tapi kalau dia buat, dia kata, Allah ni, macam ni je. Nama anak kita pun tak buat benda tu sebab tak dapat encouragement dari kita. Dan saya cerita tentang kisah Ali yang conteng dinding pada tuan-puan. Kan, apa yang berlaku. Sebab apabila kita puji anak kita, Amin baguslah. Amin bagus itu tidak membina karakter, tidak membina identiti, tidak membina association ataupun kaitan antara dia dengan tingkah laku baik yang kita mahu dia ulang. Apa kita buat? Kita hanya membina seorang anak yang ada fixed mindset. Fixed mindset sentiasa dahagakan puji-pujian. Kita tak nak anak kita anak yang sentiasa mahukan puji-pujian. Kita tak nak benda tu. Tapi kalau kita puji pada dia sebagai seorang Amin, kita akan melatih dia menjadi seorang anak yang ada fixed mindset, bukan growth mindset. Jadi tuan-tuan dan puan, R-E-S-P and E untuk respect adalah expectation. Apa expectation? Kita biasanya ada expectation yang sangat tinggi. Kadang-kadang anak umur 5 tahun, 6 tahun, kita punya expectation nak anak tu dah boleh membaca, seolah macam boleh baca peringkat PhD dah kan. Kan kesalahan beberapa saya dengar daripada teman-teman yang mengendalikan sekolah tadika kan, hantar anak umur 3 tahun, 4 tahun, nak anak boleh baca lancar dan baca macam orang membaca laporan berita TV3. Seolah macam tu. Tak boleh tuan-tuan dan perempuan, anak membesar ada fasa, ada milestone dia, dan kita benarkan benda itu berlaku sesuai dengan perkembangan otak anak. Dan seperti yang saya sebutkan, kebijakan akademik bukan takat ukur kemampuan anak itu menjalani kehidupan menjadi orang terbaik sebagaimana yang kita mahukan pada masa akan datang. Banyak kajian lakukan, kebagusan akademik bukan penentu kejayaan dalam kehidupan. Benda yang selalu anak kita tidak suka dengar, kita pun dulu kecil-kecil benci dengar, ialah apabila orang bandingkan kita dengan orang lain. Kalau kita bandingkan anak kita dengan abang, dengan adik, dengan kakak, dengan sepupu dan sebagainya, dengan kawan-kawan dia akan rasa terbakar. Amigdala akan menjadi aktif dan dia melihat itu sebagai ancaman, tuan-tuan dan perempuan. Jadi bahasa apa kita nak guna? Bahasa storytelling pakai apa? Pakai metafora.
Dan saya selalu sebutkan tentang priming dan framing sangat penting pada peringkat awal sebab kita nak benda itu berlaku dalam keadaan yang kita tetapkan. Jadi buat priming dan framing setiap hari termasuk untuk diri kita sendiri. Dan K yang terakhir dalam konteks modul respect ialah komunikasi. Komunikasi macam mana? Komunikasi biasanya kita banyak sebut tentang komunikasi lisan, tapi saya nak tunjukkan tentang ataupun kongsi tentang komunikasi bukan lisan, tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh mak ayah biasanya pada kajian disebutkan, pemerhatian saya selalu perhati di sekolah, saya hantar anak saya tengok sendiri, bahasa tubuh mak ayah sangat negatif pada anak-anak. Sangat negatif. Hantar sekolah, mak ayah ni macam pemandu Grab je, sampai tinggal anak pergi pun tengok je, tak ada perasaan. Saya selalu pesan pada anak saya, nak turun je, kita belajar ni kenapa? Kita belajar kerana Allah, belajar kerana Allah, belajar kerana Allah. Dan dia pergi sekolah bukan kerana saya, dia pergi sekolah kerana Allah, belajar kerana Allah. Itu yang saya selalu sebutkan, kan? Dan saya selalu doakan, pegang kepala anak saya doakan pada anak saya supaya apa? Supaya dia pergi belajar menjadi manusia terbaik untuk membantu insan lain pada masa akan datang. Kalau tak dapat bantu kita, kita mati awal, dan dia akan menjadi penyalur pahala kepada kita sebab kita besarkan dia untuk membantu orang lain. Itu yang selalu saya tekankan, dan saya percaya tuan-puan juga mahu benda itu jadi tunjukkan bahasa badan yang positif, open posture tuan-puan. Jangan ambil anak dengan tangan macam ni, jangan kan, jumpa anak selalu dengan senyuman, dan kita akan lihat anak kita pun akan datang pada jauh berjalan pun dengan senyuman. Kalau kita tengok anak kita dalam kereta, tengok anak aku jalan macam tu, dia pun datang tempat kita, dia pun akan tengok kita macam tu. Apa hal mak ayah aku tengok macam tu? Tapi kalau kita tengok dia dengan senyum, dia pun datang dia jauh dengan senyum. Tak percaya buat tuan-puan, sebab senyumannya berjangkit, dan bila kita lakukan dalam bahasa tubuh yang positif, ia akan melahirkan bahasa tubuh anak yang positif juga, kan? Daripada mata, daripada membek wajah, daripada posture badan, perlu open posture, bukan close posture, sebab close posture menunjukkan kita negatif pada anak. Jadi open posture, bahasa yang kita keluar. Selalu kita tanya apa kat anak balik sekolah? Macam mana sekolah? Sekolah macam mana? Sekolah macam tu lah tuan-tuan. Sekolah macam mana lagi? Kita lupa nak tanya, Along apa khabar? Kan? Kita lupa nak tanya dia, apa khabar dia, keadaan dia di sekolah, keadaan dia sekarang. Kita lupa nak tanya benda tu. Kita hanya tanya sekolah macam mana. Kan, sekolah macam mana? Sekolah pada anak dikaitkan dengan apa? Homework. Homework. Sekolah dengan anak-anak dikaitkan dengan homework. Dan benda tu dia orang tak suka. Sekolah dengan anak-anak dikaitkan dengan apa? Dengan guru-guru yang garang. Bukan guru-guru nak jadi garang, tapi guru-guru terpaksa jadi garang. Saya sebutkan tentang storytelling tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ini saya tak sebut, bila kita berstorytelling, ada satu bahagian yang sangat penting namanya insula. Jadi storytelling adalah cara kita menyampaikan elemen-elemen disiplin, nilai, etika, values dan sebagainya, bukan dalam bentuk menyuruh, tapi dalam bentuk yang sangat subtle. Anak tak perasan benda tu, tapi benda tu akan masuk ke bahagian insula. Masuk je ke bahagian itu tuan-tuan dan puan-puan, storytelling kita bagus, masuk je ke bahagian itu, anak kita akan ingat. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.